College. Tak lupa juga mic sebab dia akan mengganggu dari segi proses untuk perjalanan kita punya live. Jadi saya minta anda semua kerjasama, kalau boleh tolong tutup mic anda. Sekiranya nanti kalau saya akan minta untuk anda untuk mendengar sesi live kita pada malam ini untuk nak berbincang berkenaan dengan program yang kita tawarkan. Dan topik kita pada malam ini pun kita berbincang berkenaan dengan apa itu teknik penyiasatan. Jadi pelajar-pelajar yang ada ke sini, saya boleh cakap 100% semuanya berminat nak masuk ke dalam badan uniform. Jadi program apa yang kita tawarkan ni, adakah dia sejajar dengan matlamat korang untuk menjadi salah satu anggota ataupun tidak, kita akan bincangkan bersama-sama. Jadi ruangan chat ni kalau boleh gunakan yang sebaiknya. Gunakan kalau boleh bertanya satu soal, kalau nak bertanya soalan, kalau boleh biarlah bertepatan dengan kita punya topik yang kita nak bincangkan. Okey, kita tak nak buang masa sebab kita nak bincang lebih serius berkenaan dengan program kita pada malam ini. Jadi burung murai burung merbuk, Cik Najwa, silalah masuk. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Isa sihat, Cik Isa? Alhamdulillah sihat. Kita tanya dia tanya kita. Saya sepanjang minggu ni macam biasalah, kalau ada kelas saya akan fokus kepada kelas, dan hari Isnin sampai Jumaat saya memang akan fokus kepada kerja saya lah. Okey, di mana masuk meeting untuk bincang perkara-perkara terkini. Ramai yang bertanya siapakah gerangan Najwa Izzati ni, kan? Diorang mesti nak tahu adakah Najwa ni dia terlibat secara khusus di Saito University College ataupun tidak. Kita akan tanya sendirilah. Jadi boleh tak Cik Najwa terangkan siapakah diri Cik Najwa dan sedikit background berkenaan dengan Cik Najwa? Silakan. Okey, boleh. Assalamualaikum. Okey, nama diberi adalah Nurul Najwa Izzati binti Husaini dan saya adalah pelajar Diploma Law Enforcement Administration di Saito University College lah. Okey, so saya ambil kursus pengajian secara part time dan maksud kat situ belajar Sabtu Ahad sahaja. So sekarang saya adalah semester ke-7. Lebih kurang dalam 1 ataupun 2 sem sahaja lagi saya akan tamatkan pengajian di Saito University lah. Najwa, seronok tak sepanjang pengajian di Saito University? Seronok tak belajar ni? Okay, Alhamdulillah setakat. Okay, Alhamdulillah setakat ni apa yang saya boleh katakan, belajar di Saito ni satu pengalaman yang sangat bagus lah. Okay, yang kita tak dapat dekat mana-mana. Okay, bagi saya adalah sangat seronok lah. Sebab bila belajar tu kita masuk lab, kita berjumpa dengan kawan-kawan, terutama pula bila kita dah boleh face to face nanti. Sebelum ni pun bila face to face memang kita akan berjumpa secara face to face dekat college sendiri lah. Kalau sekarang macam kita tahu dekat 100% secara online kan kita belajar. So dia ada kekangan sikit, tapi tak apa, benda tu tak efek pun. Melainkan kita ada semangat untuk belajar. Cik Najwa, kalau tak keberatan, saya ingin bertanya beberapa soalan, di mana soalan-soalan ini kita nak pastikan, kita nak berikan keyakinan kepada pelajar-pelajar ini sekiranya program yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar yang ada sekarang ini dia bertepatan dengan selera mereka semua. Jadi kita nak bincang beberapa soalan dengan Cik Najwa. Okay, Cik Najwa, boleh tak ceritakan program yang ditawarkan oleh pihak Saito University College dan apakah program yang Cik Najwa sebenarnya dekat Saito ni dia ada banyak subjek. Contoh
Sebab kita antara contoh yang saya boleh bagi adalah investigation teknik, hak-hak sebagai manusia. Lepas tu kita akan belajar juga introduction to law sedikit. Tapi apa yang untuk sekarang saya tengah ambil subjek adalah subjek khidmat masyarakat dan juga introduction to crime lah, crime and society. Okay. Ada lagi nak tambah Cik Najwa? Okay, so saya akan terangkan juga apa yang dimaksudkan dengan crime scene investigation ni. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan crime scene investigation ni bila ataupun sesuai dengan topik kita pada hari inilah. Okay, yang kita akan bincangkan mengenai apa itu teknik penyiasatan. Okay, bila dalam teknik penyiasatan ni apa yang kita akan belajar, okay, contoh yang kita tak akan dapat dekat luar. Najwa? Ya, saya. Saya tak dengar suara awak tu. Sebelum balik lah, mungkin ada orang yang terlepas kan. Okey. Boleh tak Cik Najwa terangkan apa yang dimaksudkan dengan teknik penyiasatan? Okey, sekarang ni suara saya boleh dengar dengan jelas tak? Boleh. Silakan. Boleh. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan teknik penyiasatan adalah sebelum kita nak mulakan siasatan awal, kita kena dapat persetujuan daripada orang atasan lah, daripada IO sendiri. Okey, jadi apa yang kita akan buat masa penyiasatan ni? Kita tak boleh, orang cakap masa kita pergi siasat tu, kita tak akan jumpa terus jenayah dalam rumah tu, betul tak? Okey, so apa yang kita ada adalah kita kena cari bukti-bukti yang boleh kukuhkan, dia ni adalah penjenayah sebenar. Okey, yang pertama kita boleh tengok daripada segi cap jari. Okey, sebab cap jari ni kita tak boleh tipu. Daripada cap jari ni kita boleh tahulah setiap cap jari kita ni berlainan. Antara saya dengan Cik Isa dan semua orang yang ada dalam ni, setiap cap jari kita adalah berlainan. Kalau tak percaya bolehlah pergi test dekat mana-mana JPN ke dengan menggunakan IC kita. Kita memang tak akan boleh tirulah. Okey. Dan yang kedua pula adalah kita akan cari bukti, contoh macam DNA. DNA kita, lepas tu sama ada DNA tu betul ke tak dengan orang yang ataupun dengan bahan bukti. Contoh macam rambut, lepas tu pisau yang kita ada, So semua tu akan jadi bahan-bahan penyiasatan kita lah. Itu yang dimaksudkan dengan apa tu teknik penyiasatan. Kita akan, sebab nak check DNA ni kita tak boleh check macam tu je. Kita ada alat yang khas untuk kita check DNA tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena join lah Saito ni, baru kita akan belajar lebih mendalam. Betul tak Cik Sir? Betul. Saya nak tanya dengan Cik Najwa lah, berkenaan dengan tadi saya tertarik berkenaan dengan teknik penyiasatan pasal biometrik, sistem biometrik itu kan. Dan juga kena check DNA. Yang DNA ni saya menarik. Saya nak tanya dengan Cik Najwa sendiri, adakah kita akan belajar pasal asid ke dan sebagainya? Sebab yalah, kita nak check DNA ni kan kita akan terlibat dengan main-main asid ke? Betul. Okey, so kalau setakat ni masa saya belajar tu, saya belajar online tau. Okey, so cap jari tu apa yang kita akan test adalah yang stamp pad tu. Kita akan ambil benda tu, kita akan letak. Yes, betul. Kita akan letak dekat kertas lah, ataupun kertas A4 yang putih. Okay, so bila kita letak dekat situ, kita boleh tengok. Kita dekat jari-jari kita ni, kita ada nama saintifik dia sendiri tau. Okay, so awak jari yang mana, orang ni jari yang mana. So tapi saintifik dia tu ada dalam 5 ke 6 macam tu lah. Okay, tapi dia akan berlainan. Ada yang pergi ke arah lain, so itu semua ada nama-nama dia tersendiri. Kita tak boleh nak main letak je kita ni, kita nak sulung ke apa, tak boleh. Itu semua. Jadi kalau untuk yang biometrik ni, kita boleh belajar untuk mengenali karakter seseorang ke macam mana? Okey, untuk mengenali karakter seseorang tu depends sebenarnya, sebab setakat ni saya tak belajar lagi lah untuk benda tu. Tak adalah. Okey, kalau kita tengok dekat Facebook kan banyak yang mengarut, kita lahir bulan Jun ke apa, dia bersifat macam ni. Tak, kita tak macam tu. Kita nak tengok maksudnya identiti, dia more kepada penyiasatan ataupun identiti. Kita nak tengok diri kita sendiri. Okey, dia ni kalau nak tiru cap jari kita, apa yang dia kena ada dekat jari dia, yang membuatkan kita nak sama dengan diri dia. Okay, baik.
Saya nak tanya soalan yang seterusnya. Okey, apakah faedah kepada pelajar-pelajar yang akan dapat dari subjek teknik penyiasatan ni? Apa yang pelajar akan dapat? Okey, pelajar akan dapat yang pertama, maksudnya kita bertindak mengikut arahan. Okey, kita tak boleh bertindak sesuka hati kita lah. Contohlah. Macam skrip tu. Mana ada, tak ada dah skrip. Okey, memang tak ada. Okey, so memang kita kena bertindak bila masa contohlah kalau macam tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, ada orang kena tembak ni. Kita tak tahu lagi kawasan kita tu dah selamat ke belum. Tapi kita dah pergi, dah silat-silat sekali dengan kita pun kena tembak juga. So maksudnya dekat situ bertindak mengikut arahan lah. Okey, dan yang keduanya adalah apa yang awak akan belajar, macam mana kita nak mengenali darah kita sendiri. Macam tu. Okey, so dengan maksud darah kita ni, cek darah tu macam mana? Jenis A ke B ke O ke AB ke akan didedahkan jugalah. Yes, betul, akan didedahkan. Lepas tu jenis-jenis rambut, itu semua. Dan untuk yang pelajar-pelajar yang memang dekat sini, selain daripada topik-topik macam tu, kita akan belajar juga topik mengenai macam orang yang dah dewasa lah. Okey, contoh macam kita ada satu kes rogol lah. Okey, so kita akan test dia punya DNA, kita akan test dia punya air manis dan sebagainya lah. Okey, di situ kita akan dapat banyak input yang kita tak akan dapat dekat luar. Senang cerita macam tu lah. Okay, susah untuk dapat dekat luar. Okay, saya nak tanya satu lagi soalan. Adakah program teknik penyiasatan ni kita akan belajar berkenaan dengan autopsi? Autopsi ni dia macam kalau Cik Najwa mungkin tahu kan autopsi ni apa, mungkin ada yang tak tahu ni. Autopsi ni dia macam dia akan membedah mayat, dia nak tahu pasal punca kematian. Adakah untuk program teknik penyiasatan ni dia memerlukan untuk belajar berkenaan dengan autopsi ataupun tidak? Ya, untuk kita akan belajar berkenaan dengan tu juga. Sebab apa? Contohlah macam dalam kes jenayah, kita akan jumpa sama ada kita akan masuk, kita akan nampak masih lagi ada mayat yang dia kena tikam dan sebagainya. Jadi kita sebagai polis ataupun penyiasat yang akan pergi, kita tak boleh suka-suka. Jadi maksudnya bila kita pergi ke bahagian forensik, dan kita akan tengok sendiri macam mana doktor akan buat postmortem lah. Macam tu. Tapi kita akan belajar jugalah macam mana untuk teknik pembedahan apa tu semua. Tapi itu bukan dalam bidang kita lah. Tapi kita didedahkan lah dengan benda tu. Yes, betul. Kita akan didedahkan juga. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya ni, saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar yang ada di dalam room kita pada malam ini, sekiranya ingin nak bertanya apa-apa soalan berkenaan dengan teknik penyiasatan, inilah masanya untuk anda nak tahu. Anda boleh gunakan ruangan chat box untuk bertanya apa-apa saja soalan. Nanti saya akan baca satu persatu sekiranya dia berkenaan dengan topik yang kita bincangkan. Okey, gunakan chat box kalau nak tanya apa-apa soalan, nanti saya akan baca. Okey, untuk Cik Najwa. Ya, saya. Okey, bagaimana kemahiran untuk teknik penyiasatan ini dapat membantu anak muda lepasan SPM ni untuk mencipta karier lepasan untuk lepas tamat pengajian nanti? Okey, dekat Saito ni kita akan belajar banyak sangat orang cakap subjek berkaitan dengan macam mana kita nak jadi lawyer, macam mana kita nak jadi penguatkuasa, tak kisahlah sama ada askar ke, polis ke, JPJ, immigration dan sebagainya. Jadi apa yang kita belajar dekat sini, satu, untuk kita berhadapan dengan orang awam. Dan yang kedua pula adalah contoh macam kita nak bercakap dengan orang awam ni. Kita nak bercakap, contohlah macam kita nak bercakap masa presentation lah, sama ada secara alam maya ataupun secara bersemuka. Okay, kadang-kadang ada orang dia macam gugup, tak kisahlah. Kadang-kadang macam ada orang dia depan kamera saja dia berani, tapi secara berhadapan dia tak berani. Jadi semua tu kita akan belajar juga. Okay, samalah macam ibarat kita nak pergi interview. Kita akan pegawai tu dah tengok dah, okay, cara kita duduk macam mana, cara kita bercakap macam mana. Jadi saya rasa itu adalah satu persediaan awal di mana
student-student ataupun pelajar-pelajar, adik-adik yang ada dalam ni lebih bersedia untuk ke alam pekerjaan lah. Macam tu. Okey. Kita ke soalan yang seterusnya, di mana daripada program yang kita tawarkan ni boleh dikatakan sangat menarik untuk kita nak pastikan pelajar-pelajar ni dia dapat menarik lah dari segi dia punya minat. Saya nak tanya dengan Cik Najwa, selain daripada teknik penyiasatan dan juga kita didedahkan dengan the real one, iaitu macam mungkin kita akan didedahkan dengan DNA dan sebagainya. Adakah pelajar-pelajar di Saito University College ni dia akan terlibat sekiranya ada jenayah yang orang kata real di luar? Contohnya lah, kita ada jenayah pembunuhan di Subang Jaya ke, adakah pelajar sendiri akan didedahkan untuk menimba satu pengalaman yang barulah? Adakah benda tu dia ada pendedahan tak untuk pelajar-pelajar? Okey, untuk setakat ni pendedahan yang saya dapat adalah masa kita intern ataupun praktikal. Okey, kita sebagai pelajar, kita tak boleh untuk pergi macam tu sahaja. Dan saya pun pasti kita tak boleh, orang cakap, mengikut akta lah. Sebab itu dikira sebagai PNC. Kita tak boleh suka-suka hati pergi ke tempat macam tu. Okey, sedangkan orang awam yang ada dekat tempat kejadian pun kita akan suruh dia beredar untuk memudahkan kita punya siasatan lah. Tapi kita akan dedahkan semasa praktikal. Sebab masa praktikal tu awak akan pergi dan awak akan tengok sendiri dia real macam mana dia lakukan penyiasatan tu lah. Okay, so daripada situlah awak akan tahu macam mana, okay, sedikit sebanyak pegawai-pegawai yang ada dekat situ dia akan guide awak macam mana awak nak jadi berani. Ada orang dia tengok darah pun tak boleh, dah pengsan tiba-tiba kan. Okay, so masa tu lah awak boleh lawan. Itulah. Okay. Panjang So ada Cik Najwa ada nak tambah apa-apa berkenaan dengan teknik penyiasatan ni? Mungkin ada perkara yang di sebalik dia? Saya rasa itu je kot untuk penyiasatan ni. Kalau nak tahu lebih lanjut kena join dan kena dengar sendiri apa yang kita belajar, apa yang lecturer ajar dan apa yang kita buat. Macam tu. Saya ada satu lagi soalan. Saya akan buka chat box ni, saya nak tengok sekiranya ada soalan yang diajukan nanti. Okey, apakah keistimewaan yang ada pada subjek ni khusus buat pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang penguatkuasaan undang-undang? Apakah keistimewaan yang ada pada program ni? Okey, saya akan share satu pengalaman ataupun satu info yang saya dapat daripada tenaga pengajar atau pegawai teknik special test. Dengar tak? Dengar. Tadi dia macam blur sikit bunyi dia. Teruskan. Okay, dah. Okay. So dekat sini part mana sampai part mana tu? Saya pun tak tahu sebab saya tak dengar tadi. Tak apalah, mulakan balik. Sekejap. Okay, saya akan start daripada awal balik. Okay, boleh. Okay, so saya back kepada soalan. Soalan tadi apa? Okay, saya nak tanya berkenaan dengan keistimewaan yang ada pada subjek ni khusus buat pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ataupun dia minat ke dalam badan uniform yang lain lah. Jadi apakah keistimewaan yang ada pada program ni sehinggakan program ni dia boleh dikatakan dia sangat berlainan dan sangat berbeza dengan program-program yang ada untuk lepasan SPM. Biasanya kita tengok lepasan untuk SPM ni kita akan didedahkan dengan bermacam-macam diploma. Jadi untuk diploma penguatkuasaan undang-undang ni kita nak tahu juga apa keistimewaan yang ada pada program ni sehinggakan pelajar jangan tolak. Dia rugi kalau tak belajar yang ini. Yang itu soalan saya. Okay. So apa yang saya cuba nak bagi tahu, okay, ini saya belajar sendiri ataupun saya dapat info daripada tenaga pengajar ataupun lecturer kita sendirilah. Okay. So kita akan belajar juga teknik special branch ataupun bahasa Melayu dia cawangan khas lah. Kalau nak lebih details kita akan panggil dia teknik risikan. Apa itu teknik risikan? Okey, teknik risikan ni dia terbahagi kepada dua tau.
Yang pertama adalah operational intelligence dan yang kedua adalah human intelligence. Okey, apa yang dimaksudkan dengan operational intelligence dan juga human intelligence ni? Okey, operational intelligence ni adalah kita akan pergi ceroboh tempat tu. Sebab kita dah tak tahu macam mana kita nak cari info dah ni. Okay, so bila dah dapat operational intelligence ni, kita akan pergi ceroboh untuk kita dapatkan dokumen-dokumen untuk penyiasatan kita lah. Untuk kita cari penjenayah yang sebenar, untuk bantu kes-kes siasatan kita. Dan yang kedua adalah human intelligence. Human intelligence ni adalah bila mana kita akan pergi interview sendiri orang tu. Okay, apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini adalah kita bukan setakat belajar mengenai risikan, kita bukan setakat belajar pasal investigation ataupun penyiasatan, tapi kita belajar juga bab kemahiran untuk berinteraksi dengan orang dengan cara yang betul, dengan bahasa yang betul. Kita tak boleh kadang-kadang bahasa pasar tu perlu untuk kita gunakan, tapi bertempat. Sebab kadang-kadang ada yang tak faham dengan bahasa pasar, tapi kita dekat belajar dekat sini, kita akan perbetulkan juga begitu. Dan yang keempat adalah kita akan belajar bab psikologi. Okay, kita nak kenal manusia, kita nak kenal identiti. Okay, dia ni tak boleh, kita tak boleh cakap kuat dengan dia, kita tak boleh herdik dia. Maksudnya kita akan belajar juga macam mana kita nak kenali, okay, macam mana kita nak berinteraksi dengan dia. Okay, macam mana kita tengok muka, mata dia. Okay, kalau kita tengok mata dia kiri ke kanan, maksud dia tengah takut lah tu. Okay, macam tu. So maksudnya bila awak dah ada asas-asas ataupun awak belajar teknik-teknik yang sangat orang cakap membantu untuk masuk dalam badan uniform ataupun apa yang anda semua ceburi ataupun apa yang awak minat, dan itu sedikit sebanyak membantulah. Okay, sebab psikologi ni antara subjek yang saya rasa agak susah untuk kita kenal. Untuk kita kenal identiti tu. Tapi bila kita ada seseorang yang akan guide, benda tu akan jadi mudah lah. Maksudnya kita tak akan belajar sorang-sorang. Jadi kalau kita tak faham, okay, kita tak faham macam mana kita nak tahu dia ni gila ke tak gila kan. Tiba-tiba kita buat andaian sendiri. Lepas tu pergi-pergi kita sendiri yang kena empuk cakap dia gila. Ibarat dia macam tu lah. Okay. Gambaran sampai macam tu sekali Okay. Saya kira bukan setakat apa yang kita ajar pasal psikologi, dan ada jugalah modul-modul yang lain yang kita akan terangkan kepada pelajar-pelajar. Betul lah? Ya, betul. Betul. Okay. Ada tak modul-modul yang lain yang menarik minat untuk pelajar-pelajar ni berminat di dalam program ni? Ada tak? Sekejap saya tengok tajuk balik apa yang okay. So antara subjek yang saya memberi fokus juga adalah hak asasi manusia. Okay, so banyak human kita resource. tak tahu yes, human resource, hak asasi manusia. Okay, kita sebagai manusia ada hak-hak tau. Okay, kita macam ada dalam satu meeting ke apa kan, kita tak boleh bos kita je yang bercakap. Okay, so kadang-kadang kita dalam kelas sendiri pun, macam kalau ada soalan ke apa lecturer tanya, so kita kena jawab lah. Maksudnya bila kita berhadapan ataupun kita duduk di depan kelas, atau kita ibarat macam tu lah, sebab saya sebagai student, so saya cakap dengan student macam tu lah. Okay, so student dengan student, maksudnya bila ada orang tanya soalan ke apa, kita tak boleh untuk cakap tidak kepada dia. Okay, kita tak boleh cakap stop, sebab dia ada hak untuk bersuara, untuk kemukakan pendapat dia. Itulah macam tu. Itu antara yang menarik juga dekat hak asasi manusia ni. Yes, human rights. Okey, baik. Yes, betul. Kalau saya nak tanya lagi, sebenarnya saya minat dengan program ni sebab satunya dia ada investigation teknik, kita akan terangkan dia macam, kita akan belajar macam lebih kurang crime scene investigation lah, senang cerita kan. Cuma kalau saya nak tanya lebih-lebih dengan Cik Najwa nanti Kang, mesti Cik Najwa akan cakap kena belajar dulu kat sini. Ya, betul. Okey, saya nak tanya soalan yang terakhir, di mana nanti soalan ni yang akan menutup dari segi antara inilah, okey, daripada nasihat daripada pelajar-pelajar ni, daripada Cik Najwa kepada pelajar-pelajar ni.
Okey, nasihat saya kepada pelajar-pelajar adalah kita bila kita nak sesuatu ataupun kita nak capai sesuatu, kita kena cari satu platform yang betul untuk kita belajar, untuk kita ceburi dan untuk kita tahu. Sebab apa, sebelum kita nak masuk, kalau contohlah kita masuk sesuatu kejayaan yang kita minat, betul kita dapat kejayaan tu, tapi kita tak ada, orang cakap, pendedahan awal. Jadi kita macam terpinga-pinga. Bila awak masuk dalam sesuatu platform ataupun Saitun University College, memang khas untuk awak pergi ke badan-badan uniform, dan satu itu adalah sebagai orang cakap permulaan yang baik lah. Okay. Dan yang kedua pula adalah bila awak masuk dekat Saitun ni, awak bukan berkhidmat untuk diri sendiri, bukan berkhidmat untuk keluarga sahaja, masyarakat dan juga negara kita akan berkhidmat, sebab kita akan jaga keamanan negara sendirilah. Okay, so nasihat saya itu sahaja. Bila masuk dekat sini, buat betul-betul dan buatlah pointer yang terbaik. Macam tu. Okey, Najwa, saya akan buka soalan di dalam ruangan kita punya chat box kita, di mana ada juga soalan-soalan yang saya rasa ia bersesuaian untuk Cik Najwa jawab lah. Dan selebihnya kita akan minta kaunselor Cik Azrin, di mana dia sendiri akan terangkan beberapa soalan yang boleh dijawab lah nanti. Jadi ada beberapa soalan yang ada hubung kait berkenaan dengan Cik Najwa. Okey, first kali saya nak tanya dengan Cik Najwa. Masa praktikal ni kita pilih ataupun universiti yang tetapkan? Okey, untuk praktikal kita boleh pilih kat mana kita nak pergi. Maksudnya kita akan guide awak macam mana kita nak pergi praktikal, macam mana kita nak pergi buat proposal dan sebagainya lah. Okey, maksudnya awak boleh pilih tempat awak di mana awak nak pergi dan pihak college akan hantar lah. Macam tu. Okey. Kita ada dua. Ya, saya dengar suara. Okey, kita ada dua soalan yang sama, di mana dia bertanyalah dengan Cik Najwa. Okey. Apakah yang menyebabkan Cik Najwa menceburi dalam bidang ini? Kenapa minat sangat dengan program law enforcement? Apa cita-cita Cik Najwa ni sebenarnya ni? Saya tambah lagi tu. Okey, apa cita-cita dan kenapa saya masuk law enforcement ni? Okey, yang pertama saya minat untuk belajar dalam bab undang-undang lah, sebab dekat sini kita akan belajar juga sedikit sebanyak undang-undang, di mana akta-akta jenayah yang kita akan belajar. Alright, so itu sedikit sebanyak dia menarik minat saya. Dan yang kedua, saya memang sangat-sangat minat dalam teknik penyiasatan ni lah, dalam investigation. Dan saya memang saya punya aim adalah di forensik. Okey, Cik Najwa. Sekejap. Saya masih lagi melihat di bahagian chat box ni, adakah soalan ni bersesuaian dengan Cik Najwa untuk jawab ataupun tidak. Kalau tak ada, nanti saya rasa saya boleh tamatkan sesi bersama dengan Cik Najwa lah. Dan kita akan sambung dengan sesi kenapa saya cakap pelak-pelak ni? Saya akan sambung sesi ni kepada Cik Azrin. Okey. Saya rasa setakat ni soalan dah tak ada untuk Cik Najwa. Jadi setakat ni saya rasa sudah tamat ni lah sesi antara saya dan juga Cik Najwa, di mana Cik Najwa menerangkan sedikit berkenaan dengan program. Jadi Cik Najwa, ada apa-apa lagi yang nak tambah sebelum kita tamatkan sesi ini? Okey, kata-kata akhir daripada saya. Terima kasih Cik Isa dan juga kaunselor-kaunselor yang lain. Okey. So, saya dinasihatkan ataupun saya nasihatkan semua untuk jaga kesihatan lah. Okey, sepanjang tempoh PKP ni, dan juga kita sama-sama jaga kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya. Okey, sama-sama Cik Najwa. Okey, memandangkan kita ada banyak soalan di ruangan chat box ni, tapi saya tengok soalan-soalan ni sebenarnya dia tak bersesuaian dengan saya nak ajukan kepada Cik Najwa. Tetapi jangan risau, soalan-soalan anda akan dijawab satu persatu oleh satu lagi tetamu jemputan kita, iaitu kaunselor di Saitun University College. Jadi secara terhormatnya saya nak jemput Cik Azrin. Cik Azrin ada di dalam room ni.
Ya, saya ada. Ada Cik Isa. Okey, Cik Azrin, apa khabar Cik Azrin? Oh, baik, Alhamdulillah, sihat. Okey, tadi saya pun tanya Cik Najwa tadi berkenaan dengan apa aktiviti beliau di sepanjang PKP ni. Apa aktiviti Cik Azrin buat sepanjang PKP ni? Okey, aktiviti saya dekat semasa PKP ni hari-hari meeting, meeting, and then buat kerja, bantu isteri macam tu lah. So so far okay. Dan petang saya akan ambil ataupun saya akan buat 30 minit exercise main basikal. So untuk treatment. Okay, Cik Azrin, saya sebelum saya nak terangkan pasal mungkin ramai yang ada kat dalam ni semuanya dah standby lah, diorang nak tanya kan pasal cara kemasukan, berapa yuran pendaftaran dan beberapa lagi soalan yang berkenaan dengan macam mana cara nak mendaftar. Saya akan mulakan mukadimah dengan Cik Azrin ni untuk buka ruangan chat box untuk bertanya soalan-soalan ni kepada Cik Azrin. Boleh ke Cik Azrin? Boleh. Okey, saya mulakan satu soalan dulu. Okey, untuk masuk dalam bidang penguatkuasaan masih memerlukan untuk kita mohon di dalam SPA ke? Macam immigration, polis tu kan dia ada portal dia orang sendiri. Jadi apa yang menjadikan kos ni dia special supaya boleh dikatakan benda tu ada relate dengan apa yang kos yang kita tawarkan ni? Maksudnya student tu ni nak masuk dekat Zaitun University perlu apply. Macam mana Cik Isa? Dia macam ni, dia nak mohon SPA. Okay. Cuma dia tak pasti untuk program yang kita tawarkan ni kita juga perlu untuk isi SPA ataupun tidak. Dia sebenarnya soalan dia panjang tapi dia punya penerangan dia sikit dia itu je. Okay, faham. Jadi dia nak sambung belajar. Perlu ke dia mohon SPA? Kan? Yes, betul. Untuk pengambilan pelajar ataupun untuk awak memasuki ke program peringkat diploma, ijazah ataupun master, so tak perlulah awak memohon untuk SPA. So SPA tu adalah untuk awak punya kerja akan datang. Okay. So sekarang ni untuk awak memohon untuk kemasukan ke universiti. Tapi tak ada masalah kalau kata awak nak memohon sekarang SPA. Sebab apa? SPA pun nak mengambil masa. Mengambil masa. Mungkin dalam 2 tahun macam tu. Selepas 2 tahun awak dah habis untuk peringkat diploma, awak dapat tawaran pun tak ada masalah. Okay. Jadi untuk kemasukan ke peringkat diploma, kita melalui kaunselor dan ada kaunselor-kaunselor yang akan bantu untuk student tu untuk masuk ke peringkat diploma ataupun ijazah. So nanti kaunselor kita akan terangkan macam mana tentang program semua tu, kita akan jelaskan. Okey, baik. Cik Azrin, kita ke soalan seterusnya. Okay. Apakah lepas habis diploma dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni, adakah pihak Zaitun University akan menghantar pelajar-pelajar untuk pergi ke semua jabatan penguatkuasaan? Maksud dia untuk terima latihan industri lah. Jadi adakah pelajar-pelajar ni akan dihantar ke mana-mana jabatan sama ada dia pilih ataupun pihak Zaitun sendiri yang pilih? Okey, untuk praktikal ataupun latihan industri, okey, so student ada pilihan. Student ada pilihan sama ada dia nak memilih dalam jabatan apa yang dia minat. Contoh dia meminat dalam immigration, custom, GPJ. Jadi pihak universiti kita akan bagi ataupun kita akan bantu untuk student tu dari segi buat resume ataupun sebagainya lah. Jadi pihak universiti akan bantu untuk student tu untuk praktikal. So mostly kebanyakannya student-student kita ni praktikal dalam jabatan kerajaan lah. So tak ada masalah tentang dia nak praktikal kat mana pun, kita akan bantu untuk pelajar tu praktikal. Okey. Kita ke soalan seterusnya. Zaitun ni 100% jamin untuk masuk polis ke macam mana? Ni soalan yang baik ni Cik Azrin. Okey. Tak ada mana-mana universiti pun 100% jaminan pekerjaan. Okey, contoh macam mana, apa yang maksud saya kan? Apa yang saya maksudkan, okey, hari ni awak belajar dalam peringkat diploma ataupun ijazah. Okey, saya tak boleh nak janjikan awak habis belajar tu awak terus kerja polis. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu prestasi awak belajar. Sama ada ni awak ni belajar pandai ke, tak pandai ke, kita tak tahu. Sama ada awak ni rajin ke datang ke kelas kan. Jadi setiap mana-mana universiti pun kita adalah beri awak laluan. Okey, pihak universiti berikan awak laluan untuk awak sambung pengajian dalam peringkat diploma ataupun ijazah untuk kerjaya. Dan di mana program kita ni adalah related
dalam bidang bahagian penguatkuasaan undang-undang, tak kisahlah nak kerja polis ke immigration, custom, GPG. Okay, tapi kami berikan awak laluan yang terbaik dan antara bidang ataupun program yang berkaitan dalam bidang kerajaan ataupun dalam badan uniform. Okay, dan terakhirnya adalah pelajar kena usaha. Pelajar juga tetap kena usaha, di mana untuk hadir sesi temuruga, kena hadir dari segi fizikal dan hadir sesi temuruga lah. Iaitu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib lah. Tak kira lah dia nak kerja dalam immigration, custom, polis ke, tentera kan. Jadi dia kena hadir juga temuruga tu. Di mana pihak universiti hanya bagi dorongan dan bantuan untuk kita dapat satu peringkat diploma, untuk pengajian dalam peringkat diploma ataupun ijazah. Segulung diploma dan ijazah yang boleh bawa kerjaya akan datang. Hanya itu untuk penerangan saya, Cik Sir. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk program untuk masuk dalam badan penguatkuasa ni, kita semua tahulah kita akan melalui proses untuk permohonan online, tak kira lah sama ada SPA ataupun pengambilan. Jadi untuk yang program penguatkuasaan undang-undang di Saitu Universiti, apakah kelainan yang ada di Saitu Universiti berbanding pada badan-badan uniform yang lain yang diorang sebenarnya boleh apply SPA melalui SPM saja, tapi apa kelainan yang ada di Saitu University College? Okey, sebenarnya banyak kelebihan dan kelainan. Okey, kita ambil paling bawah. Kita ambil paling bawah, di mana sekiranya kita memohon dengan adanya SPM, dengan adanya SPM, awak boleh dapat ataupun pelajar tu ataupun student tu boleh dapat untuk dalam jabatan kerajaan. Tapi sekarang ni di mana diutamakan. Sekarang ni diutamakan walaupun kita nak memohon constable sekalipun, sekarang ni constable pun dah ada diploma. At least diploma. Apatah lagi kita yang ada SPM ni. Jadi percentage ataupun peluang untuk kita dapat tu bukan tak boleh, tapi bergantung pada rezeki. Tapi terlalu banyak pesaing kita. Ataupun untuk orang kata sekarang ni naik taraf ekonomi lah. Naik taraf ekonomi di mana negara Malaysia ni sekurang-kurangnya pelajar-pelajar diwajibkan ada diploma. At least sekurang-kurangnya kena ada diploma. Kena ada diploma untuk kita mohon untuk kerja kerajaan. Dan kelebihan pelajar tu bila ada diploma, berbanding dengan SPM, so pelajar ni diberikan kelebihan, diutamakan dalam apa sahaja kerjaya yang dia minat lah, nak kerja dalam immigration ke, custom ke, polis ke kan. So itu salah satu kelebihan dia. Dan Saitu Universiti iaitu salah satu universiti yang pertama yang membuat program dalam badan uniform, iaitu program penguatkuasaan undang-undang dan pengurusan keselamatan lah. So kami adalah universiti yang pertama dan antara universiti yang orang kata yang terkenal dalam agensi badan uniform ataupun law enforcement. So jadi student-student kita ni mostlynya banyak yang bekerja dalam PDRM, immigration, dalam agensi badan uniform yang masih bekerja. Dan juga setakat sekarang ni kita ada juga student-student yang masih bekerja lah. Jadi Saitu Universiti adalah universiti pertama dan kami mempunyai kerjasama ataupun usaha sama, sokongan dengan agensi-agensi badan uniform dekat Malaysia ni. Contoh PDRM, SPRM, kita ada sokongan lah. Dan kita juga ada klub-klub. Kelebihan kita ada klub-klub dalam askar wataniah, klub bomba, klub JPAM. So banyak tentang aktiviti-aktiviti yang kita buat dekat Saitu Universiti lah. So menariknya bila kita punya program ni, dalam bidang penguatkuasaan undang-undang kita akan belajar tentang undang-undang, teknik penyiasatan, forensik. Kelebihannya yang mana student-student ni mempunyai kepakaran dan orang kata kemahiran yang tersendiri berbanding dengan orang kata kita cukup ilmu lah, kita cukup ilmu untuk masuk ke alam badan uniform yang kita nak tu. Okey, baik Cik Azin. Kita ada satu soalan. Cuma soalan ni dia tak ada related sebenarnya dengan apa yang kita nak bincangkan. Mungkin kalau Cik Azrin nak bagi uraian secara ringkas lah kepada pelajar ni. Dia tanya macam mana nak jadi askar. Macam mana dia punya prosedur dia. Mungkin Cik Azrin bagi ringkasan untuk soalan tu. Okey, nak jadi askar ni sebenarnya sama je. Macam agensi badan uniform lain pun sama juga. Okey, dia akan tengok dari segi kita punya akademik kita, pencapaian apa yang kita ada, kan, diploma ke, ijazah ke, master ke. Dan kedua, bila kita ada akademik, dia akan tengok juga fizikal kita.
So akademik akademik pertama fizikal. Okay. And then dia akan tengok yang seterusnya, iaitu kita ada sesi temuruga lah. So untuk tentera ke PDRM ke, semua melalui sesi temuruga. Semua melalui sesi temuruga. Itu yang saya nak sampaikan, Cik Sir. Okey. Kita ke soalan yang terakhir sebelum saya akan ajukan beberapa soalan dengan Cik Azrin nanti. Okey. Cik Azrin, apakah faedah yang pelajar akan dapat daripada Saito ni? Adakah dia akan menjamin pekerjaan selepas tamat pengajian nanti? Okey. So rasa ni soalan ni dah terjawab tadi kan? Dah terjawab dah. Siapa saya jawab sekali lagi. Okey. So di mana Saito Universiti kita bagi awak laluan dan peluang, okey, untuk kerja yang akan datang. Sebab apa? Bidang kami adalah bidang yang paling related dalam badan beruniform. Okey, di mana kita mempunyai penguatkuasaan undang-undang, kita belajar teknik penyiasatan forensik, kita melahirkan kepakaran. Okey, kita melahirkan kepakaran dalam agensi badan beruniform. Okey, jadi Saito Universiti tak ada yang orang kata jaminan pekerjaan, ataupun tak ada satu universiti pun dekat Malaysia ni, di Malaysia ni ataupun di Malaysia yang ada universiti apa orang kata jaminan pekerjaan. Tak ada. Sebab apa? Kita bagi bantuan ataupun kami bantu untuk pelajar-pelajar ni untuk dapat sertifikat, diploma, ijazah untuk kerja yang akan datang. Tapi peluang dan orang kata percentage bila pelajar-pelajar kami mempunyai kelayakan tentang akademik, diploma dan ijazah, dia mempunyai percentage yang tinggi untuk dapat peluang pekerjaan. Contoh nak kerja dalam immigration ke, polis ke kan. Sebab apa? Program kami sangat-sangat berkaitan apa yang pelajar tu minat. Contoh dia minat dalam PDRM. Dia ada diploma penguatkuasaan undang. Dia belajar tentang teknik penyiasatan, forensik, fingerprint, undang-undang. Yang paling wajib dalam penguatkuasaan ni, dia tahu tentang undang-undang lah. Jadi student kita pun belajar benda tu. So itu adalah paling berkaitan dalam bidang yang diminat untuk kerjaya dalam PDRM. So itu contohnya, Cik Sir. So kalau saya penemu duga pun, kita akan ambil orang yang mempunyai ilmu lah. Okay, orang yang mempunyai ilmu. Okay, itu Cik Sir. Jawapan yang bagi saya sangat padat. Dia menjawab lah, kalau boleh dikatakan keseluruhan dari segi konteks soalan tadi. Okey, Cik Azrin. Saya akan tanya beberapa soalan berkenaan dengan syarat kelayakan, beasiswa, yuran dan sebagainya. Tapi sebelum kita mulakan, saya nak minta kepada pelajar-pelajar yang ada di dalam ini, sekiranya anda semua ingin catat apa-apa, anda boleh standby dulu, pen dan juga kertas. Sebab ini antara satu soalan dan biasanya pelajar-pelajar yang nak masuk di dalam Saito University College akan bertanya berkenaan dengan soalan-soalan ini. Jadi sekiranya ada pen dan juga kertas, seeloknya anda semua boleh catat apa-apalah. Okey. Okey, Cik Azrin. Ya. Okey, sebelum tu saya nak terangkan beberapa sikit berkenaan dengan Cik Azrin. Cik Azrin ni antara salah seorang kaunselor di Saito University College, di mana beliau sendiri mempunyai kemahiran yang sangat dalam di dalam untuk pengambilan pelajar, di mana pelajar-pelajar sendiri akan minta assist daripada Cik Azrin sendiri lah untuk macam mana cara nak mendaftar dan sebagainya. Boleh. Kita jemput khas pada Cik Azrin ni, dia antara mempunyai pengalaman yang sangat luas lah. Jadi kita nak tanya beberapa soalan pada Cik Azrin. Cik Azrin, untuk syarat kelayakan untuk program yang kita tawarkan ni, apakah syarat kelayakan yang diperlukan untuk memasuki di dalam kos diploma law enforcement dan juga Saito University? Okey, syarat kelayakan. Okey, saya mula daripada syarat kelayakan daripada sijil. Sijil yang mana student yang tak mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang, tapi dia minat untuk masuk dalam industri badan uniform. Okey, di mana Saito University ataupun Saito Mandarin College, di mana Saito Mandarin College menawarkan program untuk certificate in business study, di mana student tu mempunyai sekurang-kurangnya 1 kredit, okey, 1 kredit, 2 kredit sekurang-kurangnya, ataupun minima 1 kredit lah. Kalau ada 2 kredit tu mempunyai kelebihan lah. Kalau 1 kredit pun cukup untuk mengambil untuk certificate, iaitu certificate in business study, di mana mempunyai certificate ni iaitu salah satu untuk kita pergi ke peringkat diploma.
okey, pergi ke peringkat diploma. Sebab apa? Kalau kita ada 1 kredit, 2 kredit, kita tak layak untuk ataupun kita tak lepas untuk ke peringkat diploma. Tapi diwajibkan pelajar ni untuk ambil sertifikat. Sertifikat ni salah satunya untuk bantu pelajar-pelajar tu untuk ke peringkat diploma lah. Okey, hanya tempoh tu nanti saya akan terangkan tentang sertifikat tu. Cuma sertifikat ni adalah salah satu laluan utama untuk student tu pergi ke peringkat diploma. Itu yang tak cukup syarat. Itu yang tak cukup syarat lah, yang mempunyai syarat kelayakan hanya 1 kredit saja. So, jangan risau, pelajar-pelajar tetap boleh ambil peringkat diploma, tapi kena melalui sijil dulu. Kalau kata student tu ada SPM, ada 3 kredit. 3 kredit dalam SPM, okey, so pelajar tu boleh terus masuk ke peringkat diploma. Okey, 3 kredit dalam SPM, pelajar tu terus boleh masuk ke peringkat diploma. Okey, yang tadi, sertifikat tadi tu, diwajibkan pelajar tu mempunyai BM dan sejarah wajib lulus. BM dan sejarah wajib lulus. Okey, untuk peringkat diploma pun sama juga, 3 kredit dalam SPM, okey, 3 kredit dalam SPM, BM dan sejarah wajib lulus. Okey, 3 kredit ni apa? 3 kredit ni iaitu kepujian. A, B dan C itu adalah kepujian. A, B dan C adalah kepujian lah. Okey. Sekurang-kurangnya C ke atas lah. Okey, sekurang-kurangnya C ke atas. Dapat 3 kepujian pun cukup untuk student tu masuk ke peringkat diploma. Kalau dapat lebih, dia dapat 5 kredit dalam SPM. Kita menawarkan dia program asasi. Okey, program asasi. Iaitu program asasi adalah laluan fast track terus ke peringkat ijazah. Okey, program asasi di mana program asasi hanya 1 tahun saja. Okey, dia fast track terus pergi ke peringkat ijazah. Dia langkah cepat ke peringkat ijazah. Jadi kalau student yang mempunyai 3 kredit dalam SPM, dia boleh masuk ke peringkat diploma lah. Diploma iaitu penguatkuasaan undang-undang dan juga diploma pengurusan keselamatan. Okey, kalau yang mana cukup 5 kredit, dia boleh masuk dalam asasi polis sains yang terus laluan untuk ke pergi peringkat ijazah. Sekiranya student tu mempunyai diploma ataupun STPM, dia boleh memasuki ke peringkat ijazah. Sekurang-kurangnya dia ada 2.0 untuk ke peringkat ijazah. Okey, kalau diploma ada 2.0 lah, STPM pun sama 2.0 untuk ke peringkat ijazah. Okey, so dan kalau kata student tu mempunyai mempunyai ijazah. Okey, ijazah sarjana muda, dia nak sambung ke peringkat master pun kita ada juga peringkat master. Okey, kalau yang kata dah ada degree nak sambung ke master, boleh sambung ke master. Itu adalah syarat-syarat Cik Sir untuk ke untuk syarat kita lah. Okey, Cik Azrin, saya nak tanya soalan yang seterusnya. Mendangkan tadi Cik Azrin nak terangkan pasal tempoh pengajian. Jadi kali ini saya nak tanya balik soalan ni pada Cik Azrin. Berapa tempoh pengajian untuk program start daripada sertifikat, kita ada diploma dan juga ijazah, di mana 3 program ni, berapa tempoh pengajian yang ditawarkan oleh pelajar-pelajar ni? Okey, tempoh pengajian untuk sijil, okey, bermula daripada sijil 1 tahun 4 bulan. Okey, 1 tahun 4 bulan pelajar tu belajar sijil, terus sambung ke peringkat diploma. Okey, bila yang mana daripada SPM mempunyai syarat kelayakan 3 kredit, dia boleh terus pergi ke diploma. Diploma sekurang-kurangnya 3 kredit, yang mana belajar tempoh pengajian dia 2 tahun 6 bulan. Okey, 2 tahun 6 bulan untuk diploma. Untuk peringkat ijazah 3 tahun. Okey, untuk peringkat ijazah 3 tahun. Okey, kalau yang mana untuk dah ada ijazah tu nak sambung ke master, okey, tengok pada kos ataupun tengok pada dia punya khusus ijazah dia dulu. Kalau kata bidang yang bukan berkaitan, okey, master kita 2 tahun. Kalau bidang yang berkaitan, boleh jadi 1 tahun setengah lah. Okey, so itu tempoh pengajian Cik Isa. Okey, Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin terangkan tentang program apa yang ditawarkan oleh pihak Saitun University College? Start daripada sertifikat sampai ke master. Sebab saya ada dengar tadi ada program master ya? Ya, betul, ada program master. Boleh tak Cik Azrin terangkan boleh tentang program apa yang ditawarkan? Okey, untuk program sijil iaitu Certificate in Business Study ataupun untuk Certificate in Business Study ni,
program yang mana kita buat untuk student yang mempunyai kurang berkelayakan lah. So certificate in business tadi. Untuk diploma, kita ada diploma penguatkuasa undang-undang dan diploma pengurusan keselamatan. Okey, yang mana diploma kita ni 2 tahun setengah. Untuk ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang. Okey, ijazah sarjana muda penguatkuasa undang-undang. Dan untuk master kita ada ijazah sarjana penguatkuasa undang-undang. So itu adalah program kita lah, Cik Sir, untuk Saito Security Academy. Okey, Cik Azrin. Kita ada beberapa soalan daripada chat box ni di mana diorang bertanya tentang di mana terletaknya Saito University College. Okey, boleh tak Cik Azrin bagi tahu lokasi kampus kita di mana? Okey, untuk kita punya kampus di Saito University, kita ada 2 kampus di Selangor, iaitu di Petaling Jaya Selangor, dan kedua kita ada di Ceras. Okey, di Ceras. So kampus dan base kita mempunyai di Petaling Jaya dan di Ceras, Encik Sir. Okey, Cik Azrin. Ada satu soalan daripada chat box yang saya dapat tarik, di mana dia bertanya berkenaan dengan pelajar-pelajar yang ada di Sabah dan juga Sarawak. Jadi macam mana cara pembelajaran mereka? Adakah mereka perlu untuk datang ke kampus ataupun bagaimana? Okey, untuk setakat sekarang ni cara pembelajaran ataupun belajar dia melalui melalui online, yang mana pelajar-pelajar tak perlu hadir ke kampus. Okey, untuk setakat sekarang musim PKP dan lockdown, sehinggalah PKP habis dan COVID ni orang kata berangsur pulih, barulah pelajar-pelajar dibenarkan untuk ke kampus. Untuk setakat sekarang ni memang belajar dekat rumah, belajar secara online, dan kita mempunyai portal untuk online untuk membantu pelajar-pelajar akses untuk setiap pembelajaran tentang kuis ke, kan, setakat apa exam ke, ataupun setiap subjek pelajaran yang dia perlu belajar, kita mempunyai portal kita kat situ. Jadi student-student boleh akses melalui situlah, Cik Sir. So setakat sekarang ni memang belajar online, dan kita akan maklumkan sekiranya universiti buka untuk pelajar-pelajar hadir ke kampus untuk physical kelas. Untuk setakat sekarang ni memang online je, Cik Sir. Okey, Cik Azrin. Saya difahamkan di bahawa Saito University College menawarkan program khas untuk pelajar-pelajar ambil secara full time dan juga part time. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan berkenaan dengan program full time dan juga part time? Adakah syarat yang ditetapkan oleh program full time dan juga part time? Silakan Cik Azrin. Boleh. Okey, untuk setakat untuk program part time, okey, untuk kita bermula daripada full time. Full time ni yang mana pelajar-pelajar ni yang tak ada lagi komitmen, yang tak ada komitmen dan perlu untuk belajar fokus dalam pelajaran Isnin hingga Jumaat. Kita mempunyai kelas, iaitu kelas full time. Full time ni biasanya kebanyakannya yang mana lepasan SPM, peringkat umur 18 tahun hingga ke 22 tahun lah, yang mana masih mempunyai tak ada komitmen dan perlu belajar secara full time Isnin hingga Jumaat. Okey, so itu adalah program full time kami, di mana student-student boleh masuk untuk full time lah. Untuk setakat sekarang ni memang ramailah untuk student full time kami. Dan kedua, iaitu part time study ataupun belajar secara part time. Part time ni bermaksud pelajar-pelajar yang mempunyai komitmen ataupun mempunyai ada tanggungjawab. Yang perlu bekerja, Isnin hingga Jumaat perlu bekerja. Tapi pelajar ni nak juga naik taraf akademik, nak ada diploma, nak ada ijazah, nak ada master. Kan? Jadi pelajar-pelajar ni benarkan untuk pelajar mengambil di Saito University untuk program part time. Program part time ni yang mana program orang kata dah bekerja. Pelajar tu dah bekerja ataupun sedang bekerja, mempunyai tanggungjawab untuk bekerja Isnin sampai Jumaat, dan Sabtu Ahad pelajar tu boleh mengambil part time study, belajar secara part time. Okey, maknanya weekend class lah. Weekend class tu dari segi setiap Sabtu dan Ahad pelajar tu mempunyai kelas. Jadi itu adalah program part time kami, Cik Sir. Okey, Cik Azrin. Saya akan buka soalan daripada chat box, di mana ada seorang pelajar, dia bertanya berkenaan dengan syarat kelayakan untuk sijil tinggi agama Malaysia. Apakah syarat kelayakan beliau?
Okey, syarat kelayakan STAM kita panggil STAM syarat kelayakan STAM ya apa Cik Sir? Saya lupa Cik Sir. Lulus jahit kan? Jahit. Lulus jahit. Ya betul, lulus jahit. Itu saja. Dia tak ada pointer apa-apa Tak ada. yang secara spesifik. Tak ada, dia lulus jahit dia cukup dah untuk masuk ke peringkat ijazah. Okey. Kita ke soalan yang seterusnya. Kalau 5 kredit boleh terus sambung ijazah ke? 5 kredit awak belajar asasi 1 tahun. Asasi 1 tahun dia terus lompat pergi ijazah. Itu adalah fast track. Maknanya pemandangan awak adalah awak fokus kepada ijazah lah. Tapi asasi ni adalah dia sama macam matrikulasi, sama macam STPM. Okey, cuma kita punya asasi hanya 1 tahun saja. Terus pergi ke peringkat ijazah 3 tahun lagi. Maknanya ada 5 kredit boleh pergi asasi terus pergi ke peringkat ijazah. 4 tahun umur kalau kata bermula daripada 18 tahun, 18, 19, 20, 21, umur 21 tahun dia dah ada segulung ijazah. Itu pada program asasi Cik Sir. Okey, Cik Azrin. Kos tanggung sendiri ke untuk pihak Saito tanggung? Maksud dia dari segi penerbangan Sabah dan juga Sarawak, adakah pihak Saito Universiti akan menanggung kos penerbangan tersebut? Ya, kos penerbangan pergi untuk sampai ke universiti kita akan tanggung lah. Maknanya hanya one off saja daripada Sabah ke Kuala Lumpur. Kita akan tanggung untuk kos penerbangan tu daripada Sabah ataupun Sarawak lah. Kita akan tanggung. Okay, baik. Saya masih lagi melihat di dalam chat box kita, sekiranya kalau ada soalan saya akan tanya. Tapi kalau tak ada, saya akan teruskan dengan kita punya topik yang sepatutnya saya dah susun tadi. Kalau pelajar yang bekerja hari Sabtu dan Ahad, adakah hari weekdays boleh buat part time? Hari weekdays boleh buat part time. Dia terbalik. Dia macam situasi dia sekarang ni, dia cuma free time cuma hari weekdays saja. Dia bekerja hari Sabtu dan Ahad. Dia terbalik pula. Dia terbalik. Okey. Boleh. Sabtu Ahad tu memang kita cuti. Tak apalah, tak ada masalah lah, tak ada isu pun. Sabtu dan Ahad memang kita tak ada kelas. Pelajar-pelajar tak ada kelas pun. Isnin sampai Jumaat pelajar boleh study. Sabtu Ahad tu awak kerja lah. Sebab apa? Sabtu Ahad tu memang tak ada kelas. Kelas full time Isnin sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad cuti. Kalau punya kelas part time pula, Isnin sampai Jumaat pelajar tu boleh bekerja. Sabtu Ahad dia belajar. Fahamnya itu tak? Jelas tak? Sebab dia bekerja dalam bidang retail, di mana retail ni biasalah kita pun tahu setiap hari Sabtu dan Ahad memang kebanyakan pelajar diorang ni akan bekerja. Jadi diorang ada masa yang luang untuk hari Isnin sampai Jumaat je. Jadi bagi saya jawapan daripada Cik Azrin boleh dapat menjelaskan lah daripada pelajar tu sendiri. Dia betul. So senang simple je. Saya terangkan lagi Cik Sir. Simple je boleh. Tanya. Okey, dia kerja retail ataupun bekerja Sabtu Ahad. Betul Cik Sir dia bekerja Sabtu Ahad. Okey, Isnin sampai Jumaat dia boleh belajar. Sabtu Ahad dia bekerja lah. Itu je, simple. Jadi mod pengajar dia kita akan tukar secara full time lah. Yes, betul, full time lah. Itu adalah maksud mod pengajian dia full time. Okey, Cik Azrin, untuk umur 19 tahun ni dia dah bekerja. Adakah layak untuk ambil part time? Part time layak, tak ada masalah. Kalau kata dia nak belajar hanya Sabtu Ahad saja, dibenarkan. Pelajar tu boleh ambil part time. Kalau kata pelajar tu dia ada komitmen dan tanggungjawab untuk bekerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad tu belajarlah. Ada syarat tak yang ditetapkan oleh pihak universiti untuk kos, bukan untuk kos tapi untuk mod pengajian part time ni? Dia ada syarat kelayakan dari segi umur ke ataupun tak ada? Syarat kelayakan umur tak ada Cik Zul. Tak ada masalah. Memang kalau nak ikutkan lepas SPM pun diorang boleh ambil part time jugalah. Ya betul. Bergantung kepada student. Tengok kepada dia punya ataupun pelajar punya komitmen. Kalau kata saya nak pelajar-pelajar yang masuk part time ni yang mempunyai komitmen lah.
yang perlukan orang kata bekerja, ataupun memang kena sara diri sendiri, ataupun memang kena bekerja, ataupun kalau katanya mana dah berkahwin, mempunyai ketua keluarga dan dia perlu bekerja, ataupun yang mana pelajar tu orang susah, kan, orang susah dan dia perlu untuk bersara sara keluarga juga, orang kata bantu keluarga. So pelajar tu dibenarkan untuk ambil part time, tak ada masalah, tak ada isu. Tapi yang mana student tu, pelajar tu sendiri, yang mana tak ada apa-apa komitmen dan dia boleh untuk fokus full time, belajarlah full time. Kan, belajarlah full time. Sebab apa? Belajar full time ni dan part time tak banyak beza, cuma full time ni mempunyai kelebihan dia yang mana kita mempunyai pergaulan dengan komuniti kita, dan full time boleh hadir ke kampus dan boleh belajar secara fizikal dan boleh duduk kat hostel. Kan, belajar sama macam universiti-universiti lain. Yang mana part time ni saya galakkan kepada golongan-golongan yang bekerja, yang mempunyai tanggungjawab untuk bantu keluarga ataupun ada komitmen tersendirilah. Itu saya galakkan yang part time. Yang full time ni saya galakkan lepasan SPM lah, Cik Sir. Okey, baik Cik Azrin. Kita ke topik yang seterusnya. Manakah kita sebenarnya ada soalan. Dia bertanya berkenaan dengan asasi nak sambung ke degree ni ada bayaran ataupun tidak. Sabar, saya rasa awak dah tanya 2 kali. Saya tak sentuh lagi berkenaan dengan yuran jadi bila dah sampai berkenaan dengan yuran, saya akan ajukan soalan awak nanti. Boleh ya? Okey, kita ke soalan, kita ke topik yang seterusnya di mana kita nak berbincang berkenaan dengan beasiswa. Sebab saya difahamkan di satu University College dia menawarkan beasiswa, sama ada beasiswa separa dan juga beasiswa penuh. Jadi apakah kriteria yang bersesuaian untuk program beasiswa separa dan juga beasiswa penuh? Silakan Cik Azrin. Okey, beasiswa separa dan beasiswa sepenuh. Okey, beasiswa untuk saya bermula-mula dengan beasiswa penuh. Okey, beasiswa penuh ni yang mana kita tengok pada program, tengok pada kos. Okey, ada setengah kos mempunyai tawaran beasiswa penuh. So dia ada kriteria dia, iaitu contoh macam kita tahu student layak 5 kredit. Student layak 5 kredit, dia dapat 5 kredit, dia boleh masuk ke Foundation Polysains ataupun asasi. Okey, dan dia menawarkan dia layak untuk mendapat beasiswa penuh. Okey, untuk Foundation Polysains ataupun daripada asasi, mempunyai syarat kelayakan 5 kredit dan dia layak untuk ambil full untuk beasiswa penuh tu. Tapi berkota lah. Dia ada kota dia terhad. Dia sangat-sangat terhad. Sama juga macam untuk sertifikat. Sertifikat pun ada juga beasiswa penuh, tapi mempunyai kota. Kita mempunyai kota pengambilan yang terhad kepada student-student yang betul-betul berminat lah. Okay, dan untuk separa pun kita ada peringkat diploma dan juga ijazah. Kita ada beasiswa separa. So beasiswa ni kita mempunyai orang kata panggilan kita punya program iaitu Demar Siswa lah. Program Demar Siswa ni ada program beasiswa penuh dan juga beasiswa separa, Cik Sir. Bergantung kepada kriteria dan program yang ada. Masih kosong, sekiranya masih ada kota, so pelajar tu boleh apply lah. Okey. Sampailah kita punya topik di mana semua pelajar-pelajar tertunggu-tunggu berkenaan dengan jawapan yang akan dikemukakan oleh Cik Azrin. Kita nak berbincang berkenaan dengan yuran pengajian. Okey, Cik Azrin. Sebelum saya nak ajukan soalan ni, sekiranya kalau ada pelajar-pelajar ingin catat apa-apa boleh catat sekarang. Okey, untuk yuran pengajian ataupun yuran pendaftaran yang dikenakan sebagai syarat untuk kemasukan di satu University College, berapakah yuran pengajian ataupun yuran pendaftaran yang dikenakan oleh pihak satu University College? Silakan Cik Azrin. Okey, untuk yuran pendaftaran, di mana yuran pendaftaran wajib yuran pendaftaran yang wajib yang melayakkan student tu join untuk ke peringkat sijil, ke peringkat diploma ataupun ijazah. Okey, di mana yuran pendaftaran wajib untuk permulaan iaitu yuran register fees ataupun pendaftaran hanya RM500 sahaja. Okey, RM500 sahaja dan melayakkan pelajar tu untuk masuk ke peringkat diploma. Dan di mana yuran pendaftaran tu, okey, pelajar-pelajar tu di mana wajib, baru pelajar tu boleh join untuk ke peringkat diploma kami lah, ataupun ada peringkat sijil ataupun ijazah kami. So itu adalah yuran pendaftaran wajib. So kita ada juga resources fees, academic fees.
So resources fees dan academic fees dan ataupun yuran pengajian ataupun academic fees sepanjang pengajian. Jadi tentang yuran academic fees, resources fees, okey, saya galakkan kepada pelajar-pelajar untuk join ataupun hubungi kaunselor. Okey, kita akan buat sesi temuruga, Cik Sir. Kita tak ambil ataupun kita mempunyai kota. Kita mempunyai kota beasiswa. Sangat-sangatlah terhad kota kami ni. Di mana orang kata hanya kepada pelajar-pelajar yang betul-betul berminat. Betul-betul berminat dan mempunyai ada impian untuk jadi seorang pegawai dalam badan uniform. Kami nak orang yang mempunyai matlamat dan impian untuk apply dalam program kami ni. So kami menawarkan beasiswa penuh dan beasiswa separa. Jadi wajiblah pelajar-pelajar tu untuk terus ke sesi temuruga kita seterusnya, iaitu sekiranya student tu berminat, pelajar tu boleh terus menghubungi kaunselor. So nanti kita akan terangkan banyak bab itu. Cuma apa yang saya nak sampaikan iaitu bab yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran wajib kita adalah RM500. Okey, dan untuk tahu bab beasiswa dan tentang kita punya kota pengambilan, berapa beasiswa yang kita dapat, berapalah yuran sepenuhnya. Okey, dia tolak-tolak dia ada beasiswa dan tinggal berapa, okey, dan berapa academic fee semua tu. So pelajar tu perlu hubungi kaunselor. Kaunselor yang mana iaitu yang beri link tadi tu, yang untuk awak masuk ke kita punya Zoom ni. So nanti kita terangkan, Cik Sir, betul lah, Cik Sir? Okey, betul. Kita ke soalan yang seterusnya, di mana soalan ni dia tanya 2 kali. Jadi baru kali ni kita akan baca. Okey, untuk yang lepasan asasi, adakah kita perlu buat bayaran apa-apa untuk melanjutkan pelajaran ke degree? Kita perlu bayar apa-apa tak? Okey, lah student tu nak masuk asasi ataupun dah baru asasi nak pergi ke ijazah? Dia dah habis asasi. Okey. Cuma sekarang ni dia nak sambung pergi ke degree lah. Jadi bila dia dah habis asasi tu, dia nak masuk degree, adakah bila nak masuk degree tu kena bayar lagi? Okey. So special ataupun orang kata kelebihan kepada student-student kami. Okey, kelebihan kepada student-student kami, tak kiralah dia dari peringkat asasi ataupun peringkat diploma ataupun ijazah, kita ambil bermula daripada asasi dulu. Dia dah masuk, dah bayar mempunyai yuran pendaftaran RM500, okey, ke peringkat asasi. Dia sambung ke peringkat ijazah, tak ada bayaran. Tak ada bayaran pendaftaran lagi, Cik Sir. So itu kelebihannya. Kita adalah yuran pendaftaran kita adalah one off, sekali saja. One off sekali saja. Yes, awak belajar daripada peringkat asasi terus pergi ke peringkat ijazah. Kalau kata daripada peringkat sijil pula, daripada yuran sijil bayar sekali terus sambung ke peringkat diploma. Kalau kata dia daripada peringkat diploma nak pergi ke ijazah, belajar sekali untuk peringkat diploma terus pergi ke peringkat ijazah, tak ada lagi bayaran. Maknanya bila kita sambung ke peringkat yang seterusnya, kita tak ada bayaran pendaftaran lagi. Itu one off. Bayaran pertama ataupun yuran pendaftaran kita adalah one off saja. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, ada yang bertanya berkenaan dengan yuran pengajian asasi pun 500 ke? Ada yang bertanya ni, Cik Azrin. Okey, yuran asasi kita ada yuran dia dan awak dapat tawaran beasiswa. So, tawaran beasiswa ni sangat-sangatlah orang kata pelajar tu perlu tahu. Sebab apa? Orang kata kita beasiswa ni orang kata banyak. Okey, dia mempunyai kategori daripada beasiswa asasi, diploma dan ijazah. So, pelajar-pelajar tu saya diwajibkan pelajar-pelajar selepas ni yang mana berminat. Okey, yang mana berminat. Saya nak tahu malam ni boleh tak, Cik Isa? Saya nak tahu berapa ramai yang hari ni yang join pada malam ini yang betul-betul minat, betul-betul berminat untuk mendaftar dalam program kami ni. So siapa yang minat malam ni, kita nak tahu. Ada kota, kita punya kota tak banyak, kita nak tahu berapa ramai yang minat. Boleh komen minat kat bawah tu. Kita nak tahu berapa ramai yang minat, boleh komen minat dekat bawah tu untuk pendaftaran. Berminat mendaftar, tulis berminat mendaftar. Saya nak tahu berapa ramai yang minat pada malam ini. Boleh komen berminat untuk berminat daftar. Saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul minat. Kita nak bagi tawaran beasiswa ni. Tawaran beasiswa kita sangat-sangat terhad dan kita nak student tu betul-betul mempunyai impian dan matlamat. Mempunyai impian dan matlamat yang ingin berminat untuk mendaftar. So boleh komen ingin berminat mendaftar. Macam tu. Okay, berminat daftar. So jadi kita nampak. Jadi berapa ramai lagi yang minat daftar?
Okay, kita nak bagi tawaran beasiswa kepada pelajar tu. Okay. So yang mana berminat untuk mendaftar, okay, baru tadi kita diberikan link ataupun mungkin semalam ataupun hari ni yang mana bagi link untuk kita masuk ke dalam Zoom kita, itu adalah kita punya kaunselor. Itu adalah kaunselor kamu. Okay, kaunselor kamu yang untuk menguruskan tentang kemasukan, dan kaunselor tu juga akan buat sesi temuruga. Sesi temuruga. Jadi boleh terus berurusan dengan kaunselor tu untuk tanya tentang sesi temuruga dan berapa beasiswa yang kita dapat. Okey, apa yang saya nak terangkan kepada pelajar pada malam ini, okey, tak perlu risau tentang yuran pengajian sebab apa, yuran pengajian kami antara yuran yang termurah dekat Malaysia dan mempunyai tawaran beasiswa yang kita ada, dan orang kata program-program yang sangat-sangat berkaitan dalam badan uniform, orang kata yang sangat membantu ataupun mempunyai orang kata peluang untuk kerjaya kita dalam badan uniform selangkah. Okay, bila kita masuk dalam program bahagian penguatkuasa Saito Security Academic ni, di Saito Security Academic kita dah masuk di program ini, selangkah kaki kita dah orang kata ke alam badan uniform. Itu yang kita nak lah. Okey, boleh Cik Isa, kita teruskan Cik Isa. Okey, Cik Azrin, kita lihat di ruangan chatbox ni, kita tengok ramai yang berminat untuk mendaftar. Jadi pelajar-pelajar ni bila diorang ni ada minat untuk mendaftar, mesti diorang nak tahu macam mana cara pendaftaran. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan sekali lagi prosedur yang kita sediakan, macam mana cara nak mendaftar. Jadi mungkin diorang akan jelas cara-cara nak mendaftar dengan Cik Azrin sendiri, guide diorang untuk pastikan diorang tahu lagi pasal benda ni. Silakan Cik Azrin. So untuk simple untuk cara pendaftaran kami, okey. So yang mana pelajar-pelajar ni mungkin 2-3 hari ni pelajar tu diberikan link ataupun ada bagi information tentang program kita pada malam ini dan webinar kita pada malam ini. So itu adalah kaunselor kita. Kaunselor kita mempunyai kepakaran dan terlatih, diberikan tanggungjawab untuk sesi temuruga kepada pelajar-pelajar sekiranya pelajar tu berminat. Okey, sekiranya pelajar tu berminat untuk mendaftar. Yang saya tahu nampak tadi berapa ramai yang minat, okay, mungkin lebih daripada 10 orang, 20 orang, dan kita bagi tahu yang mana kota kita sangat-sangat terhad dan pelajar tu wajib untuk WhatsApp kaunselor tu untuk pada malam ini, dan kita akan buat sesi temuruga pada hari esok. Okey, kita akan buat sesi temuruga hari esok ataupun hari Isnin. Okey, dan pelajar tu boleh ataupun pelajar yang berminat wajib untuk WhatsApp ke semula kaunselor yang mana beri link untuk kita join pada malam ini dan tanya macam mana cik saya nak mendaftar. So nanti kaunselor tu akan buat sesi temuruga, akan tanya tentang kita punya impian dan cita-cita, dan kita akan tanya tentang matlamat, dan dia akan terangkan sedikit tentang info-info program dan tentang hala tuju, kerjaya dan sebagainya lah. Dan apa dia syllabus subjek pelajaran yang kita akan belajar, dan juga yuran pengajian dan beasiswa berapa yang dia akan diberikan kepada pelajar tu. Jadi wajiblah pelajar tu untuk WhatsApp kaunselor selepas ini selepas live ini dan selepas pada malam ini, boleh terus WhatsApp kaunselor. Kami akan buat sesi temuruga secara rasmi, formal untuk student tu, dan perlu buat persiapan dan jangan lambatkan lagi, jangan tunggu lagi. Sebab apa? Saya bagi tahu iaitu kota kita sangat terhad. Kita tak ambil kuantiti yang ramai, kita mempunyai kualiti. Kita nak kualiti student yang betul-betul berminat untuk menjadi seorang pegawai dan badan uniform. Itu adalah kita punya misi dan impian kami lah, untuk membantu pelajar-pelajar mempunyai ilmu dan mempunyai akademik yang bagus dalam program penguatkuasa undang-undang dan pengurusan keselamatan ini. Jadi malam ini selepas live ini, terus WhatsApp kaunselor, komen ataupun WhatsApp kaunselor yang bagi link. Jangan lupa kaunselor yang bagi link, dan scroll balik, tengok balik yang mana kaunselor tu bagi link, WhatsApp dia, saya berminat untuk mendaftar. Itu adalah untuk penerangan macam mana nak daftar, Cik Sir. Okey, Cik Azrin. Saya ada ternampak satu soalan di ruangan chat box. Dia bertanya berkenaan dengan kota beasiswa. Biasanya lah di Saito University College ni, dia berapa banyak kota yang disediakan? Okey.
So untuk pada malam ini kita hanya buka kuota kepada pengambilan untuk program-program asasi, diploma dan ijazah. Kuota pengambilan hanya 47 pelajar saja 47 pelajar saja pada malam ini. Okey, dan kita ada juga daripada permohonan daripada online. Jadi kuota ni mempunyai terhad di mana kita ada dana-dana yang tersembunyi ataupun dana-dana yang diberikan kepada company-company dan juga daripada universiti sendiri. So macam kita cakap tadi, iaitu beasiswa derma siswa. Okey, derma siswa ni kuota iaitu sebanyak 47 pelajar, dan mungkin sekarang ni saya tak tahu, saya tak pasti tinggal berapa, dan pelajar tu wajib untuk rebutkan peluang ni. Rebut peluang ni dan WhatsApp kaunselor tu untuk dapatkan tentang information seterusnya. Okey, Cik Azrin. Tadi Cik Azrin ada cakap yang pasal 47 kota tadi. Mungkin Cik Azrin tahu berkenaan dengan kota tu pada semalam kot. 47. Sekarang ni pun dah baki pun tinggal 23 orang sahaja yang valid untuk nak dapatkan beasiswa. Betul. Jadi apa yang saya boleh katakan, beasiswa yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar ni sangat terhad. Apa yang Cik Azrin bagi tahu tu adalah beasiswa ni dia memperuntukkan kita buka untuk 23 orang sahaja yang terawal yang berminat untuk mendaftar di satu University College, khas untuk intake pada bila tu, Cik Azrin? Okey, kita punya intake first batch ataupun untuk Julai kita ada 5 Julai ni intake kita, 5 Julai kita dah bermula untuk intake lah. So pastikan semua student rebutlah peluang ni. Okey. So dan kita mempunyai application form, kota kita keseluruhan 47, sekarang ni kita tak tahu tinggal berapa, mungkin dah tinggal dalam 20 lebih macam tu. So pada malam ini pelajar tu diwajibkan untuk memohon dan terus WhatsApp kepada kaunselor untuk dapatkan peluang kota beasiswa tu. Okey, Cik Azrin. Kita ke soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan kita punya sesi live kita pada malam ni. Okey, apakah nasihat ataupun apa-apa pandangan sekiranya pelajar-pelajar berminat untuk mendaftar? Mungkin ada apa-apa petua yang Cik Azrin nak kongsikan kepada pelajar-pelajar? Silakan Cik Azrin. Okey, saya kongsikan, saya terangkan sedikit Okey, apa itu impian dan telamat kita kan. So, saya tahu yang mana pelajar-pelajar ni ada impian 25 pelajar yang pada malam ini masih ada 25 So, masih ada 25 pelajar pada malam ini yang betul minat dan boleh stay sampai pada penghujung ni. Pada penghujung ni maknanya anda semua adalah seorang yang berjaya dan mempunyai impian dan matlamat yang betul. Okey, so ini adalah peluang, ini adalah program yang terbaik untuk anda untuk kerjaya akan datang. Okey, untuk anda dan untuk kerjaya akan datang. Jadi saya tahu kehadiran pelajar-pelajar pada malam ini dan untuk join pada webinar kita pada malam ini, salah satunya untuk kerjaya dan impian, untuk mencapai impian dan matlamat kita. Betul? Jadi saya nak tahu berapa ramai kat sini pelajar yang nak capai impian dan matlamat. Boleh komen saya nak capai impian. Boleh komen saya nak capai impian dan matlamat saya. Kita nak ambil, sebelum saya penutup ni saya nak bagi sedikit info dan untuk semangat kita kongsikan semangat-semangat pada pelajar-pelajar ni, pada pelajar-pelajar. Okey. Berapa ramai yang ada impian dan matlamat? Boleh komen impian dan matlamat. Yang nak capai impian tu. Okey, yang nak capai impian kerjaya dalam badan uniform, PDRM, immigration dan custom sebagainya. Kan? Saya nak capai impian. Bagus. Maknanya kita ada impian tu. Jadi pastikan impian dan matlamat kita tu sama dengan usaha kita. Jangan hanya kita nak capai impian tapi kita tak ada tindakan. Jangan kita nak capai impian tapi kita tak ada usaha. Jangan kita nak capai impian tak ada tindakan yang betul. Kan? First sekali, paling penting adalah tindakan. Kan? Tindakan. Kita kena bertindak. Okey, kita kena bertindak apa yang kita perlu buat. Macam saya cakap pada malam ini, kita dah tahu ilmu ni. Kita dah tahu ini adalah satu laluan yang terbaik untuk kita punya kerjaya. Kita dah tahu ini adalah laluan saya. 3 tahun akan datang saya nak kerja apa. 4 tahun akan datang saya nak kerja apa. Saya dah tahu ini adalah laluan dan matlamat saya. So, teruskan tindakan. Tindakan tu adalah untuk menghubungi kaunselor. Itu adalah tindakan pertama kita. So maknanya kalau kita bertindak pada malam ini, kita menghubungi kaunselor, kita WhatsApp kepada kaunselor tu, saya berminat untuk mendaftar, itu adalah tindakan kita. Tindakan yang sangat tepat. Kedua, iaitu
first sekali tindakan. Kedua adalah kita punya fokus dalam apa yang kita nak capai. Okey. Bila kita dah belajar dalam program diploma dan ijazah, kita kena fokus lah. Ambil fokus dalam tempoh beberapa tahun yang kita nak untuk kita punya belajar lah. Dan ketiga, wajib untuk terus berimpian. Itu adalah bagi saya salah satu orang yang berjaya dalam kita nak berjaya ni, kita terus mempunyai berimpian. Contoh hari ni kita berimpian untuk menjadi seorang pegawai berpakaian pada uniform, orang kata segak bergaya, itu adalah salah satu berimpian. Kalau kata bahasa kasar ataupun bahasa pasarnya, iaitu berangan lah. So berangan tak salah untuk kita berangan untuk berjaya akan datang. Okey, berangan tak salah untuk kita berjaya akan datang. So saya nak pelajar pada malam ini 25 orang mata memandang dan 25 orang yang masih menonton saya bercakap pada malam ini. So ambil tindakan dan pastikan anda berusaha. Jangan terus orang kata impian dan matlamat tu kita abaikan. Sebab apa? Setiap manusia setiap manusia di muka bumi ni mempunyai impian dan matlamat. Mempunyai impian dan matlamat untuk bantu keluarga, mempunyai impian dan matlamat untuk berjaya, mempunyai impian dan matlamat untuk banggakan ibu bapa. Itu adalah salah satu manusia ataupun seorang yang orang kata akan berjaya. Sebab apa? Dia mempunyai impian. Mempunyai impian dan matlamat. So saya percaya pada malam ini 25 orang mata memandang mempunyai impian dan matlamat dan mempunyai orang kata kelebihan kepada tersendiri. Jadi Saito University adalah salah satu laluan yang terbaik. Dan kita mempunyai pengiktirafan MQA. Okey, kalau kata ada yang tanya-tanya saya tu, cik, program kita ni iktiraf ke tidak? Semua program kita ni mempunyai pengiktirafan, iaitu MQA dan GPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam. Program yang mempunyai pengiktirafan penuh. Dan kita mempunyai pengiktirafan antara orang kata Interpol. Malahan kita melahirkan ribuan graduan dalam badan uniform. Ribuan graduan dalam badan uniform. Bukan program kita program baru. Program kita dah sangat lama, lebih daripada 10 tahun dalam Saito Security Academic ni. So dah melahirkan lebih daripada 2,000 graduan dalam badan uniform yang mempunyai pangkat yang tinggi. Okey. So tak perlu dah risaukan lagi. Dah terciptanya kita punya graduan-graduan dah berjaya dan ramai kita dah lahirkan. So ambillah peluang ni, rebutlah peluang ini. Terus hubungi kaunselor pada malam ini. Hubungi kaunselor pada malam ini dan kaunselor tu akan terangkan lebih lanjut dan kita akan buat sesi temuruga. Itu Cik Isa untuk saya punya penutup pada malam ini, Cik Isa. Okey, Cik Azrin, boleh dikatakan panjang dia punya penutup dia. Panjang. Dia berjela sikit lah. Sebab apa kita nak student tu ada impian dan matlamat. Okey, baik Cik Azrin. Setakat ni untuk part saya rasa dah tak ada soalan dan juga pelajar-pelajar pun dah tak ada soalan bila saya lihat di dalam chat box. Jadi saya rasa cukup setakat ini saja sesi bersama saya dan juga Cik Azrin. Jadi secara rasminya saya ingin menamatkan kita punya live kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita menamatkan live kita pada malam ini, jangan lupa kepada anda semua yang saya lihat sendiri di ruangan chat box, ramai yang kata saya berminat nak mendaftar, saya nak capai impian dan juga matlamat. Jadi saya nak anda semua kalau boleh selepas tamat sahaja live pada malam ini, anda semua terus berurusan dengan kaunselor masing-masing. Siapakah kaunselor anda? Siapa yang bagi link kepada anda, itu adalah kaunselor anda. Jadi apa yang saya boleh kongsikan kepada anda semua, kaunselor yang kita ada di dalam ruangan chat box kita dan juga live kita pada malam ini adalah kaunselor yang terlatih, di mana mereka semua profesional dari segi untuk menguruskan untuk pendaftaran nanti. Jadi saya ulang sekali lagi kalau boleh, tamat sahaja sesi live pada malam ini, anda terus capai impian anda terus mendaftar dengan kita. InsyaAllah nanti kita akan bantu dari segi macam mana cara nak mendaftar nanti. Jadi jangan lupa dengan perkara itu. Setakat ini itu sahaja daripada saya. Nama saya Isa Hashim. Jadi kita akan jumpa di live kita di masa akan datang dengan topik-topik yang lain dan juga panel kita yang lain. Jadi setakat ini itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. So terus hubungi kaunselor. Jangan lambat dan terus bertindak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi.